Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahi wa ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jal kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita mendapatkan panduan-panduan hidup daripada perjalanan hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita sebut bahawa kita masih berada dalam perbahasan kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Kita tahu maksud perkataan zad adalah membawa erti bekalan. Apabila dirujuk kepada perkataan bekalan, bekalan ini adalah sesuatu yang dibawa oleh seorang yang bermusafir, yakni seseorang yang dalam perjalanan. Seseorang yang berada di dalam perjalanan atau ingin melakukan permusafiran. Kalaulah bekalan yang sepatutnya ada sepanjang perjalanan itu dia tidak ada atau tidak cukup, maka nescaya akan terbantut pergerakan dan perjalanan tersebut. Seperti yang kita tahu, antara bekalan penting kalau kita ini nak mengadakan perjalanan pada masa ini, kalau naik kenderaan, minyak kena cukup. Kalau tak cukup minyak, boleh jadi pertengahan jalan terbantut kereta, maka tak sampai kita ke destinasi yang dituju. Oleh itu, sebelum nak mulakan perjalanan, pasti minyak cukup. Selain itu, kena cek perkara-perkara lain kalau permusafiran ambil masa yang begitu lama. Adakah makanan cukup, minuman cukup, pakaian cukup. Jadi ini perkara-perkara penting yang kita akan lakukan sebagai bekalan perjalanan hidup seseorang. Jadi manusia di atas muka dunia ini dianggap berada dalam permusafiran. Sebab itu disebut di dalam hadis yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharib. Beradalah kamu di atas dunia ini seakan kamu ini seorang asing yang duduk di negara orang-orang yang bukan negara kamu. Ini bukan tempat kita sebenarnya, dunia ini. Hakikat kalau kita kembali lihat susur galur kehidupan nenek moyang kita Adam dan Hawa, di mana kampung asal kita? Di dalam syurga Allah. Itulah sebenar tempat kita. Jadi dunia ini sepatut kita berada di dunia sebagai gharib, seorang yang asing. Ini bukan tempat kita. Tempat kita syurga asalnya. Jadi sebab itu kita dalam perjalanan kena kembali menuju ke tempat asal. Kembali kita ke perkampungan sebenar kita, iaitu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Au abiru sabil, kata Rasulullah. Ataupun beradalah kamu di atas dunia ini seperti seorang yang sekadar melewati atau melalui sesuatu kawasan. Kita punya hidup adalah permusafiran dan perjalanan. Kita ada destinasi yang kita ingin tuju, akhirat, next akhirat, syurga Allah. Jadi dalam perjalanan tersebut kena ada bekalan. Nak masuk syurga, kena ada bekalan dia. Nak pergi menuju ke alam kubur yang merupakan destinasi akhirat pertama, kena ada bekalan dia. Jadi bekalan-bekalan ini daripada mana kita nak dapat sumber? Tak lain tak bukan daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bantuan kita dapat bekalan hidup meneruskan perjalanan ke destinasi akhirat. Oleh kerana itu kita hadir mengeluarkan segala isi-isi penting daripada sirah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang segala yang berkaitan dengan pribadi baginda alaihi salatu wassalam.
Malam ini adalah kita menyambung majlis perbahasan kita Mukhtasar Zadul Ma'ad pada majlis kali yang ke-20 daripada huraian dan kupasan kitab kita ini. Dan kita masih berada pada perbahasan isteri-isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada malam ini kita masuk kepada perbahasan isteri Nabi yang ke-8 dan juga yang ke-9. Dua isteri Nabi ini suka untuk saya kupas tentang perjalanan hidup mereka dan signifikan hubungan mereka ini dengan Rasulullah, dan sekiranya ada manfaat-manfaat yang boleh kita keluarkan, maka kita akan bincang secara bersama insya-Allah. Pertama, isteri Nabi yang ke-8, Ummul Mukminin Juwairiyah bintu Al-Haris ibnu Abi Dirar. Juwairiyah bintu Al-Haris radhiyallahu ta'ala anha, Ummul Mukminin. Beliau ini sebenarnya adalah dari kalangan kaum pada ketika itu Bani Mustaliq. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terkenal Bani Hashim, Bani Muttalib. Yang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya keturunan. Tetapi wanita ini bernama Juwairiyah bintul Haris radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Beliau dari kalangan Bani Al-Mustaliq. Dan kalau kita yang mempelajari sirah dan sejarah, antara peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi terlibat berserta umat Islam, peperangan Bani Mustaliq. Dan macam mana peperangan Bani Mustaliq boleh berlaku? Dia kerana Nabi dapat satu khabar berita bahawasanya ada ketua bagi penduduk atau masyarakat Bani Mustaliq ini. Nama ketua tersebut adalah Al-Haris bin Abi Dirar. Nampak tak kaitan Al-Haris bin Abi Dirar dengan Juwairiyah bintul Haris ibnu Abi Dirar? Siapa dia? Dia ayah kepada Juwairiyah yang merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi waktu peperangan tersebut berlaku, yakni pada bulan Sya'ban tahun yang ke-5 Hijrah, pada waktu tersebut baginda belum lagi berkahwin dengan Juwairiyah bintul Haris tersebut. Lalu apabila berlaku pertempuran antara kelompok Bani Mustaliq dengan umat Islam, Bani Mustaliq ketuanya dipimpin oleh siapa? Oleh Al-Haris bin Abi Dirar. Manakala umat Islam dipimpin oleh Rasul Islam sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila berlaku pertempuran, maka tewas seteruknya kelompok Bani Mustaliq. Mereka gagal pada ketika itu, dan umat Islam yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai kemenangan. Banyak tawanan-tawanan perang yang diambil. Maknanya apabila mereka tewas, apabila mereka kalah, maka mereka punya pengikut dan penduduk dianggap sebagai tawanan-tawanan perang. Ada yang cedera, diberikan rawatan. Ada yang sihat, ditawan dan ditahan. Dan antara tahanan-tahanan perang tersebut adalah Juwairiyah bintu Al-Haris. Disifat oleh ulama-ulama sejarah, yang mana Juwairiyah ini sekali orang tengok kepada wajah dia, orang akan tertarik. Disebabkan kecantikannya, disebabkan lemah lembut yang ada pada pribadi beliau, maka sekali dilihat maka orang akan tertarik. Sampai satu masa bila Juwairiyah ini dia ditawan atau dia ditahan, tahanan-tahanan perang ini, lalu Juwairiyah pada ketika itu menyebut, pergi kepada Rasulullah. Waktu itu Aisyah ada berdekatan. Aisyah kata, kali pertama aku tengok muka Juwairiyah ni, aku dah rasa tak sedap. Sebab aku takut Rasulullah nampak kepada Juwairiyah apa yang aku nampak. Iaitu Aisyah sebagai seorang perempuan, nampak Juwairiyah ni begitu cantik. Nampak Juwairiyah ini rupa parasnya menawan. Jadi aku tengok kepada pribadi Juwairiyah, aku dah rasa tak sedap. Takut bahawanya Rasulullah akan lihat kepada Juwairiyah
seperti mana apa yang aku lihat. Tapi kata Aisyah, apa yang aku katakan tersebut benar-benar terjadi. Apabila berhadapan dengan Juwairiyah bintul Haris pada ketika itu, maka Rasulullah melihat yang beliau ini adalah seorang wanita yang begitu sopan, yang begitu cantik akhlak. Lalu disebabkan dia pula adalah anak perempuan kepada pimpinan Bani Mustalik, Al-Haris bin Abi Dirar, yang Nabi baru lepas tewaskan, maka Rasulullah berhajat untuk melepaskan Juwairiyah ini daripada tawanan perang, dan lalu Nabi menawarkan untuk bernikah dengan Juwairiyah bintul Haris radhiyallahu taala anha. Beginilah antara keajaiban Allah memilih salah seorang dari kalangan hamba-hambanya yang salihah, yang baik, yang taat kepada Allah, untuk Allah menjadikan dia sebagai salah seorang isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu darjat yang besar, kerana isteri-isteri Nabi ini ada hukum hakam khas. Bila kita sebut nama mereka, antara kita nak sebut nama-nama mereka ini, kena dahulukan sebutan nama mereka dengan gelaran Ummul Mukminin. Dan antara adab selepas kita menyebut nama mereka adalah kita menyebut radhiyallahu ta'ala anha atau radhiyallahu anha. Ini adalah antara beberapa hukum hakam yang berkaitan. Selain itu, selepas daripada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi seorang Muslim pun berkahwin dengan salah seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara kelebihan-kelebihan tersebut. Sebelum saya pergi kepada perbahasan isteri Nabi yang ke-9, ada satu peristiwa yang berlaku antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Juwairiyah Ummul Mukminin ini, yang mana saya rasa peristiwa ini baik untuk dikongsikan dan dikeluarkan sebanyak mungkin manfaat yang boleh kita peroleh. Satu pagi selepas daripada salat subuh, Juwairiyah bintul Haris Ummul Mukminin, dia duduk di tempat salat dan dia penuhkan masanya pada ketika itu dengan zikrullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan tersebut, dan Nabi tengok yang Juwairiyah ni sedang duduk di tempat salat. Lalu Nabi pun keluar rumah untuk menyelesaikan beberapa hajat. Sampai kepada waktu duha, dalam erti kata matahari meninggi, Nabi pulang ke rumah dan Nabi tengok Juwairiyah masih di tempat duduknya sebentar tadi. Lama ke tak lama tempoh itu? Kalau ikut lama, iaitu boleh jadi selepas subuh. Kalau dulu katakanlah negara Arab subuh pukul 4.30, tak macam kita pukul 6 suku, hampir lewat subuh. Yang ni sampai dekat ke waktu duha dalam 2 jam, 1 jam lebih atau 3 jam. Jadi dia duduk dan dia zikrullah. Maknanya kalau dia zikir, banyak ke tidak zikir dalam tempoh tersebut? Banyak. Sebab berjam-jam zikrullah. Lalu apabila Nabi sampai pulang ke rumah dan Nabi tengok Juwairiyah dalam keadaan tersebut, Nabi tanya, "Kamu berada dalam keadaan ginikah daripada sejak aku tinggalkan kamu tadi?" Dia kata, "Ya wahai Rasulullah." Lalu Nabi kata, "Nakkah kamu aku bagi tahu kamu, kalau kamu baca kalimah-kalimah ini hanya ada 4 kalimah. Kamu baca sebanyak 3 kali, nescaya timbangannya di sisi Allah lebih berat daripada apa yang kamu baca daripada pagi sampailah kepada waktu sekarang ini." Nampak? Apa fiqahnya? Fiqahnya di sini nak menunjukkan kepada kita, Nabi tengok kawan ni zikir panjang-panjang daripada pagi sampai ke waktu duha, lepas subuh sampai ke waktu duha. Instead of Nabi puji, "Bagus awak zikir lama," tapi Nabi nak bagi tahu sebenarnya ada satu bacaan yang walaupun dia ringkas tetapi pahalanya lebih besar daripada apa yang kamu baca daripada selepas subuh sehinggalah kepada waktu sekarang ini.
Yang ni konsep kita katakan amalan ringkas, pahalanya besar. Bukan menandakan kita ini malas beramal sebab tu kita nak singkatkan amal. Tak. Hakikat kalau kita yang sedar dengan keadaan masa yang begitu laju sekarang ini, kita akan pastikan amalan kita ini sesingkat yang mungkin tapi padat. Itu sepatutnya. Bukan terlalu lama diambil dan dibuang dengan, walaupun ia amal soleh, tetapi mengambil bahagian masa kita yang begitu panjang. Sepatutnya ada part kita kena ringkaskan. Apa dia zikir tersebut? Yang ada 4 kalimah itu dan Nabi suruh baca 3 kali. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih, 1. Wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Itu dia 4 kalimah tersebut. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih. Maha suci Allah dan segala puji baginya, adada khalqih, dengan kadar keseluruhan makhluk Allah. Wa ridha nafsih, dengan kadar redha jiwanya. Wa zinata arshihi, dengan berat arasnya. Wa midada kalimatih, dan dengan jumlah kalimat-kalimat Allah. Kita puji Allah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Zikir waktu pagi. Yang ini kena praktis hari demi hari. Waktu pagi kena banyak baca zikir seperti ini, dan Nabi sebut 3 kali bacaan ini menyamai zikir dia daripada selepas subuh sampai kepada waktu duha. Saya nak sebut satu kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang berkaitan dengan isu ini. Secara umum, kaedah fiqh ada sebut, maka na aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Selama mana sesuatu itu lebih banyak dibuat, maka pasti ia lebih banyak fadilat. Maknanya, maka na aksaru fi'lan, jika kita banyak buat sesuatu, maka fadilatnya lebih banyak. Yang ini hakikat yang makul, semua orang boleh terima. Lagi banyak kita salat, lagi banyak fadilat dia. Betul tak? Lagi banyak kita baca Quran, lagi banyak pahala kita. Lagi banyak kita zikrullah, lagi banyak kita dapat pahala dan fadilat kelebihan. Lalu ini kaedah yang tepat, maka na aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Lagi banyak kita buat, lagi besar kelebihan. Kalau antara melangkah kaki ke masjid, contoh, bila langkah kaki ke masjid, jalan kaki, lagi banyak pergerakan, lagi banyak pahala. Kalau kita naik motor, tak sampai seminit sampai, maka boleh jadi kurang lagi pahala. Itu maksud dia. Jadi ini hadirin dan hadirat, satu poin. Tetapi kita tak nafikan juga bahawasanya dalam beberapa isu, kita secara umum, siapa yang pelajari kaedah fiqh ataupun qawaid fiqhiyah, dia akan tahu anna likulli qawaid istisna. Setiap kaedah ada dia punya pengecualian dia. Maknanya kaedah fiqh ni tak semestinya meliputi semua masalah atau semua isu. Tapi setiap kaedah pasti ada dia punya pengecualian. Ni kaedah fiqh. Inna likulli qawaid istisnaat ataupun al-istisna. Pengecualian dia dalam beberapa isu. Contoh, ketika kita musafir, yang lebih afdal salat penuh atau salat qasar? Salat qasar, nampak? Jadi salat penuh berapa rakaat zuhur? 4. Dan salat qasar jadi 2 rakaat. Jadi dalam kes ni 2 rakaat lebih afdal. Nampak? Walaupun kita kata kana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan, tetapi dalam beberapa isu kita kata tak. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam konsep Juwairiyah punya perbuatan ini, hakikatnya pada zahir ia bagus. Zikir daripada pagi sampai kepada waktu duha, hakikatnya ia bagus. Tetapi ada sesetengah perbuatan, ucapan juga, yang mana bila kita buat, timbangannya lebih berat. Nampak? Yang ni yang kita nak. Sebab itu ibrah ini,
banyak status ataupun ucapan-ucapan para ulama-ulama salafus salih yang menunjukkan kepada kita al-ibratu laisat bil kasrah. Ibrah tak semestinya dengan berdasarkan banyak menjadi kayu ukur, bukan. Saya sebut berulang kali dahulu, kita punya majlis ilmu, banyak ke sedikit ke, dia tak jadi kayu ukur. Yang jadi kayu ukur diisi dengan kebenaran atau kebatilan. Yang ini kita kena clear. Sebab itu pada zaman salaf, anak murid kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma namanya Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah. Kata Imam Az-Zahabi, Atha bin Abi Rabah kana min arda ahlin nas fi zamani. Beliau merupakan antara manusia yang paling diredai oleh umat manusia pada zaman dia. Apa maksud paling diredai? Semua orang suka dia. Kita nak cari tokoh zaman sekarang yang semua orang suka, susah. Tetapi Atha bin Abi Rabah pada zaman dia orang semua suka, orang reda dengan dia. Orang kata Atha orang baik. Atha bin Abi Rabah dia bagus, contoh. Tapi kata Az-Zahabi, majlis ilmu yang beliau langsungkan yang dihadiri adalah 8 ke 9 orang sahaja. Nampak? Ini Atha tabi'in, ulama besar. Yang hadir ke majlis ilmu beliau, kata Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, 8 ke 9 orang sahaja. Adakah dengan sebab 8 ke 9 orang je hadir, maka Atha ni dianggap pengajar yang sesat? Tak boleh. Kalau disebabkan Atha ni dikatakan 8 ke 9 orang sahaja yang hadir, adakah ini menandakan ilmu yang dia sampaikan tidak betul? Kita tak kata begitu. Kerana ibrah laisat bil kasrah. Ibrah bukan dengan yang diambil kira, bukan disebabkan banyak atau sedikitnya pengikut. Apa kata Al-Imamul Barbahari rahimahullah yang wafat pada tahun 329 Hijrah. Al-Barbahari dia disebut dalam kitab dia Syarhus Sunnah. Dia kata annal ibrata laisat bikasratir riwayah wal kutub. Ibrah ini bukan diambil kira disebabkan banyaknya riwayat dan banyaknya kitab. Nampak? Kadang-kadang orang tengok, Masya Allah, ustaz ni kitab belakang dia banyak. Banyak kitab. Kalau nak ambil video je, belakang mesti kitab. Nak ambil video je, belakang kitab. Jadi macam tu, contoh. Jadi orang tengok, wish, ni alim sah. Tapi kita kata, al-ilmu ataupun ibrah, al-ilmu laisa bikasratir riwayati wal kutub. Ilmu bukan dinilai berdasarkan banyaknya riwayat-riwayat dan banyaknya kitab. Kalau kita lihat kata-kata daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah, apa kata Ibn Taymiyah berkaitan banyak kitab tapi Allah butakan matanya daripada mendapat hidayah? Kata Ibn Taymiyah, wa man a'mahu lam tazidhu kasratul kutub illa al-hayrah atau illa hayrah wa dalalah. Sesiapa yang Allah butakan mata hati dia, kitab yang banyak tak memberi manfaat apa pun pada dia, tak menambah apa-apa pun pada dirinya, melainkan kehairanan dan kesesatan sahaja. Yang ni bahaya. Nampak? Banyak kitab ni kadang-kadang tak membawa penambahan apa. Boleh jadi bertambah pening, bertambah hairan. Banyak kitab aku, apa yang aku nak baca hari ni? Lah baca Facebook. Last baca Twitter. Jadi dia tak menambah apa. Tetapi itu kata Al-Barbahari, sambungan dia apa? Walakinnal alim, akan tetapi orang alim, manittaba'al kitaba was sunnah wa in kana qalilul ilmi wal kutub. Akan tetapi orang yang alim itu adalah mereka yang mengikut Alkitab dan mengikut sunnah, sekalipun ilmunya mungkin berkurangan, sekalipun kitab-kitabnya mungkin berkurangan. Selama mana ikut kepada Quran dan sunnah. Ramai orang kalau contoh, dia nampak bila buat banyak atau lebih sedikit tu bagus. Dia kata apa salahnya tambah, apa salahnya lebih, nampak. Tetapi sebenarnya silap.
Kerana kadang-kadang dalam sesuatu isu, walaupun kaedah fiqh tadi kita kata betul, maksudnya baik dan dipraktikkan mengikut beberapa keadaan, tapi kita kata kadang-kadang dalam beberapa perkara ia tidak tepat. Kerana kayu ukur dalam ibadat bukan banyak semata, tetapi melihat sama ada ia bertepatan dengan Quran ataupun tidak, bertepatan dengan hadis ataupun tidak. Kan ada satu riwayat yang masyhur daripada Sa'id ibnul Musayyib. Mungkin tuan-tuan semua biasa dengar, bahawasanya satu hari Sa'id ibnul Musayyib ini dia tengok seorang lelaki untuk salat sebelum subuh, rakaat al-fajri itu, qabliyah subuh, dia melebihkan bilangan rakaat. Dia melebihkan bilangan rakaat. Lalu Sa'id ibnul Musayyib dia tegur. Dia tegur, dia kata apa? Dia kata, jangan kamu buat perkara ini. Jangan dibuat perkara ini. Lelaki itu dia counter balik, dia argue kepada Sa'id ibnul Musayyib. Dia kata, wahai tuan imam, ayu'azzibani Allahu fis salah, adakah Allah akan mengazab aku hanya kerana aku semayang? Dia kata. Maknanya, bila awak nak larang aku daripada nambahkan rakaat dalam salat, takkan dia kata Allah nak azab sebab aku semayang, dia kata. Yang ni semayang, tambah walaupun tambah lebih sikit. Lalu apa kata Sa'id ibnul Musayyib? La, betul Allah tak mengazab kamu disebabkan kamu salat. Walakin yu'azzibukallahu ala khilafis sunnah. Akan tetapi Allah mengazab kamu kerana kamu menyelisihi sunnah. Nampak? Sunnah Nabi qabliyah subuh ni 2 rakaat. Dalam hadis jelas sebut rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isi dunia. Tapi kita menambah lagi, walaupun ada sebahagian, apa salahnya tambah? Tak boleh. Kerana apa? Dalam kes ini ibrah bukan kepada banyak, tetapi dalam bab ini ibrah kepada mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga yang berlaku pada zaman kemudiannya, iaitu pada zaman Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Imam Malik, kita tahu Imam Malik ini Imam Darul Hijrah, imam di bumi Madinah Al-Munawwarah. Diriwayatkan bahawa Imam Malik tak pernah keluar daripada bumi Madinah melainkan nak buat haji atau umrah sahaja. Kerana tak ada haji umrah di Madinah. Haji dan umrah semuanya di Makkah Al-Mukarramah. Jadi oleh kerana itu, Imam Malik ini digelar Imam Darul Hijrah. Satu hari ada seorang lelaki muda bertanya soalan kepada Imam Malik. Ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, kunyah kepada Imam Malik. Min aina uhrim, daripada mana patut aku mula berihram? Maksudnya ihram nak buat umrah, kan dia ada miqat dia. Miqat yang disebut sebagai miqat makani, miqat tempat bagi orang penduduk Madinah di mana? Di Zulhulaifah. Ataupun orang kita sebut sebagai Bir Ali. Masyhur dengan sebutan Bir Ali. Kita katakan penduduk Madinah dia punya miqat di Zulhulaifah. Maka Imam Malik jawab, min Zulhulaifah, mulalah ihram di Zulhulaifah. Min haisu kana ahraman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah tempat Rasulullah ihram. Rasulullah di Madinah, kalau Nabi nak ihram miqatnya di Zulhulaifah. Tetapi lelaki itu dia kata, tak, wahai Imam, aku nak ihram di dalam masjid Nabi, di sisi kubur Nabi. Maknanya dia nak mula ihram di Masjid Nabawi, di sisi kubur Nabi. Lalu Imam Malik dia kata la taf'al hadza, jangan kamu buat benda begini. Akhsha an takuna laka fitnah, aku takut fitnah berlaku kepada kamu. Lalu lelaki ini dia tanya kepada Imam Malik, ya Aba Abdillah, wahai Imam Malik, fitnah apa nak berlaku? Sesungguhnya ia hanyalah jarak yang aku tambahkan sahaja. Fitnah apa yang akan berlaku? Tuan-tuan, kalau kita nak buat comparison dari sudut jarak antara Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram, dengan Zulhulaifah ke Masjidil Haram, mana dekat lagi? Yang lagi dekat sebenarnya Zulhulaifah. Maknanya yang lagi dekat adalah Zulhulaifah. Jadi kawan ni dia faham. Dia faham apa? Dia buat daripada Masjid Nabawi di sisi kubur Nabi lagi jauh untuk menuju ke Masjidil Haram.
Maknanya bila lagi jauh, lagi besar pahala dia. Itu yang dia faham. Kalau ikut kaedah yang kita kata makana aksaru fi'lan, lebih panjang, lebih jauh, itu lebih besar fadilat. Tapi dalam kes ni tak. Kerana ini bab ibadat-ibadat yang kita kata spesifik ada tempat dia, tak boleh dibuat melainkan hanya pada tempat dia. Lalu dia kata fitnah apa yang berlaku sekiranya ia cuma jarak yang aku tambahkan. Lalu Imam Malik dia jawab, dia bagi orang kata apa? Dia pulang paku buah kerah. Itu istilah orang lama sebut. Tapi maksudnya Imam Malik counter balik. Imam Malik kata fitnah apa lagi yang lebih besar daripada kamu menyangka kamu buat satu perbuatan yang kamu lebih, Rasulullah kurang. Fitnah apa lagi? Rasulullah buat daripada Zulhulaifah ke Masjidil Haram kurang. Awak buat daripada Masjid Nabawi ke Masjidil Haram lebih. Fitnah apa lagi yang lebih besar daripada ini? Kamu buat satu perbuatan yang mana kamu buat lebih tapi Rasulullah buat kurang. Lepas tu apa kata Imam Malik? Aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim." Berilah ancaman kepada mereka yang menyelisihi arahan Nabi, akan tertimpa ke atas mereka itu apa? Fitnah, atau tertimpa ke atas mereka itu azab yang pedih. Rasulullah kata Zulhulaifah lah. Itu maksud dia. Awak yang tambah-tambah pasal apa? Jadi dalam kes ini kita tengok Imam Malik dia firm, dia tegas dalam isu ini. Sa'id Ibnul Musayyib pun sama, tegas dalam isu yang lebih kurang sama. Maknanya dalam keadaan-keadaan tertentu yang diambil kira adalah apa? Bukan banyak. Sebab itu kata Imam Az-Zahabi pula, tadi kata-kata daripada Barbahari 329 Hijrah wafat. Ini Az-Zahabi pada 748 Hijrah yang wafat pada tahun 748. Az-Zahabi sebut apa? Dia kata annal ilma laisa bikasratir riwayati wal kutub. Poin yang lebih kurang sama. Ilmu bukan dikira berdasarkan banyaknya riwayat atau kitab. Itu bukan petanda keilmuan seseorang. Tetapi kata Az-Zahabi walakinnahu nur, akan tetapi ilmu adalah cahaya yang mana yaqzifuhu Allahu fil qalb, yang Allah campakkan di dalam jantung hati manusia. Jadi ini yang disebut al-ilmu nur, al-ilmu nur wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu adalah cahaya dan cahaya ini tak diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Jadi ini poin yang penting. Maknanya dalam sesetengah isu bukan jumlah yang banyak menjadi kayu ukur. Macam contoh, kebenaran kayu ukur dia bukannya dengan banyak ataupun kurang, tetapi kebenaran diukur berdasarkan apa yang Allah kata dan berdasarkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Jadi dalam kes ini Nabi ajar kita satu benda. Bila Nabi kata yang panjang-panjang Juwairiyah baca tadi, nak dibuat perbandingan dengan Nabi baca yang pendek itu, subhanallah bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Yang ini yang mana lebih besar fadilat? Yang nombor 2 tadi, yang Nabi baca tadi. Nampak? Yang ni yang kita kata yang diambil kira adalah apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Jadi sama juga kalau dalam konsep kita semayang. Ada orang kalau dia nak pegang kepada prinsip semayang ni ada 3 ucapan. Salat dia ada 3 ucapan. Ucapan yang pertama dalam salat tilawatul Quran. Yang kedua zikrullah. Yang ketiga doa. Dalam salat ada ketiga-tiga benda ini. Tilawatul Quran tempatnya ketika qiyam sahaja. Tak ada tilawatul Quran ketika rokok, tak ada tilawatul Quran ketika sujud dan tempat-tempat yang lain. Tempatnya qiyam. Kalau dibuat di tempat yang lain hukumnya makruh. Zikir ni ada banyak. Macam takbiratul ihram ni zikir. Kemudian kita zikir ketika rokok, zikir ketika sujud pun ada juga. Kemudian yang ketiga adalah doa, dan teras doa adalah di dalam sujud. Teras doa dalam sujud. Jadi salat penuh dengan 3 ucapan. Lalu dia kata oleh kerana ketika qiyam sahaja boleh berdiri, boleh baca Quran, maka dia baca Quran banyak dan panjang dalam salat berjamaah. Maka dalam kes tersebut
tidak bermakna dia dapat fadilat yang besar dalam kes isu tersebut. Boleh jadi itu adalah zahir kepada tidak faham fiqh. Kalau dalam keadaan jemaah-jemaah yang pelbagai, yang mana terkesan dengan lamanya salat seseorang tersebut menjadi sebagai seorang imam, walaupun dia banyak. Sebab itu pada satu hari yang mana Nabi SAW menegur Muaz bin Jabal kerana diadu oleh jemaah yang mana Muaz jadi imam baca panjang. Lalu Nabi kata, "Afattan anta ya Muaz, adakah awak nak timbulkan fitnah wahai Muaz?" Kemudian Nabi bagi makluman kepada orang ramai. Nabi kata, "Ayyuhan nas, inna minkum munaffirin, faman amman nasa falyatajawaz, fa inna khalfa'ud dha'if wal kabira wa zal hajah." Wahai sekalian orang ramai, Nabi kata, "Anna minkum munaffirin." Pada zaman kamu ini, ada dari kalangan kamu yang menyebabkan orang lari jauh daripada semayang, lari jauh daripada Islam. Faman amman nas, siapa jadi imam, falyatajawaz, ringkaskan. Fa inna khalfa'u dha'if, kerana di belakang ada orang lemah, wal kabir, wazal hajah, ada orang tua dan ada orang yang ada urusan lain. Jadi menunjukkan banyaknya baca Quran dalam salat berjemaah pun kadang tak semestinya bagus juga. Jadi kerana ada implikasi sebab Nabi tegur. Jadi sebab itu kadang-kadang kena tengok dalam keadaan ni. Sebab saya kena sebut supaya orang tak fikir yang asal dia buat banyak dia mesti dia lagi bagus daripada orang lain. Sebenarnya tak, kadang-kadang. Macam ada orang, kalau contoh dia buat puasa 3 bulan berturut-turut, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kita kata Nabi tak buat style gini. Adakah dia macam contoh itu menandakan ini lebih baik? Mungkin kalau dianggap ni puasa sunat sahaja, okey, mungkin tak ada isu. Tapi kadang-kadang kita risau apabila memberat-beratkan dengan apa yang tak diberatkan oleh syarak. Jadi sebab itu dalam kes ini maka kita kena tengok. Kadang-kadang nilaiannya bukan semestinya banyak yang kita buat itu lebih baik. Tetapi sepatutnya kita kena menjadikan kayu ukur terhadap amalan kita. Apa yang Rasulullah dan Allah ajak itulah yang terbaik, walaupun tak semestinya banyak. Apa yang based on petunjuk Rasulullah itu adalah lebih baik walaupun dilihat sedikit. Sebab itu ramai dari kalangan dahulu pada zaman Nabi SAW kan ada satu hadis yang masyhur cerita tentang 3 orang lelaki, yang mana bila mereka tanya kepada isteri Rasulullah tentang amalan Nabi di rumah, maka bila mereka dengar yataqallunaha, mereka anggap amalan Nabi sedikit. Lalu mereka pun kata, mereka bagi justifikasi, Rasulullah ni tak apalah, Nabi ni amalan sedikit sebab Nabi ni dah diampunkan dosa-dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Kita ni tak diampunkan. Maknanya kita tak dapat jaminan yang sama. Lalu apa kata mereka? Dia kata, amma ana, adapun aku, dia kata, aku akan puasa dan aku tak akan berbuka. Satu lagi dia kata, aku akan salat malam dan aku tidak akan tidur. Dan satu lagi dia kata, aku tidak akan berkahwin dengan wanita selama-lamanya. Yang ni mereka buat 3 benda ni. Puasa tak nak buka puasa, qiyamul lail tak nak tidur, lepas tu seorang lagi tak nak berkahwin pula selama-lamanya. Terbina atas dasar mereka sangka yang amalan Rasulullah ni sedikit. Sedangkan dia lupa, amalan Rasulullah sepatutnya bukan dinilai banyak atau sedikit, tetapi selama petunjuk Nabi itu ada, itulah yang diambil kira oleh kita sebagai amal yang saleh, bukan kira banyak ataupun sedikit. Lalu Nabi bila dengar kenyataan mereka bertiga ini, maka Nabi SAW merah padam muka Nabi. Lalu Nabi kata, aku ini qiyam dan aku tidur. Aku wa arkud, aku qiyam dan aku tidur. Asum wa uftir, aku puasa dan aku berbuka. Dan aku berkahwin dengan orang perempuan. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggan mengikut sunnah aku, maka dia bukan dari kalangan umat aku. Nabi anggap perbuatan tu sebagai tak ikut sunnah, enggan mengikut sunnah. Orang buat begini, dia buat begini. Orang buat begini, dia buat begini. Sebab dia anggap kurang. Sebenarnya tidak. Dia bukan isu kurang atau banyak. Dia isu Rasulullah buat ataupun tidak.
Jadi macam dalam kes inilah, kita dalam keadaan begini, kita kena clear bahawasanya yang Rasulullah ajar, subhanallahi wa bihamdi adada khalqi. Jadi kita baca itu, Nabi kata 3 kali, jangan kita sampai 300 kali pula. Walaupun secara zahirnya mungkin tak ada isu sangat, tetapi kadang-kadang kita katakan yang Rasulullah ajar adalah sebanyak 3 kali. Jadi kalau kita tengok salat pun sama, tengok isu ini pun sama. Saya agak terasa sedikit dalam satu isu, iaitu isu zikir lepas sembahyang dan juga doa lepas sembahyang. Bila mana yang paling saya agak terasa tu, bila saya malam tu jadual saya ceramah. Yang tu paling saya terasa. Kenapa saya terasa? Sebab kita nak start ceramah ni kalau boleh awal lah, sebab waktu pun akan habis cepat. Waktu masuk dalam 8.30 something, 8.35, 8.36, ustaz tak berhenti lagi, tambah masa, biji mata pun tambah besar. Yang ni kita kena faham. Dia bila kita tengok, kalau telajak sikit je, dia punya lain macam jemaah ni kadang-kadang. Jadi oleh kerana kita tak nak mata-mata ni besar sangat tengok kita, bila nak habis, maka kita pun sepatutnya target kita nak mula awal. Supaya bila dapat mula awal, bolehlah kita habis. Orang kata ikut pada masanya, masuk isyak berhenti, sebab kita dah capai dah maksud. Yang ni kadang maghrib kita dah sekarang ni agak lewat. Kadang-kadang 7.45 baru habis salat. Lepas tu nak panjang zikir lagi. Zikir panjang, doa pula lagi. Allah, saya kata baik kalau tu, sebab tu saya kata lepas ni kalau mana-mana tempat, biar saya jadi imam. Kita jadi imam pendek je baca. Tuan-tuan, kita boleh fikir logik. Kalau salat pun Nabi suruh ringkas, apatah lagi zikir lepas sembahyang? Betul tak? Kalau salat pun Nabi suruh ringkas, zikir lepas sembahyang tu mimbabil aula. Salat ni orang kata wajib, zikir ni sunat lepas salat. Satu lagi pula saya tanya tuan-tuan, zikir bukan syarat dia berjamaah. Zikir selepas salat ni amal fardi, amalan individu. Sebab tu kita duk promote orang baca zikir-zikir lepas salat ni, ada jual banting apa dia ni, hafal zikir-zikir lepas salat. Bila baca cuba tuan-tuan tengok, zikir lepas salat panjang ke pendek? Pendek je sebenarnya kalau orang hafal. Ada kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak sampailah 20, 30 punya bacaan. Tapi ni kadang-kadang dia punya panjang. Panjang satu isu dari sudut lama. Lepas tu bila dibaca kuat dengan nada perlahan, Allah lagi lambat. Kalau dikira zikir lepas semayang lagi lama daripada semayang, ajaib sungguh. Mana satu dia punya priority ni? Zikir lepas semayang lagi lama daripada semayang. Time semayang tadi baca qul huwallahu ahad je. Tapi zikir lepas semayang, Allah panjang. Zikir, doa lagi. Kadang-kadang doa ni pun kita kata doa-doa yang ringkas, yang mudah dipahami, itu lebih capai maksud. Ni kadang lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal muttaqin wal sekian-sekian wal muallimin wal muallimat wal mujahidin wal mujahidat. Ini umat Islam lah ni, sekaligus je lah. Apa yang panjang sangat? Tak, saya maksud saya kadang-kadang kita memanjang-manjang benda yang tak penting. Tu yang kadang-kadang kalau kita tengok Rasulullah boleh je biarkan Juwairiyah ni baca lama-lama, tapi sebab masa kita banyak lagi nak guna syekh, kita ada banyak benda nak buat lagi dalam masa kita ni. Jadi macam contoh, kalau lepas salat, ringkaskan, zikir apa semua. Sebab saya tanya tuan-tuan, zikir lepas semayang, waktu dia panjang ke waktu dia pendek? Untuk zikir ni, tempoh masa dia. Tempoh masa dia panjang. Tak semestinya mubasyarah lepas salat. Boleh jadi lepas semayang ba'diyah. Boleh jadi ketika penceramah mula berceramah, waktu tu dia zikir lah seorang-seorang, tak ada kacau siapa pun. Lainlah kalau dia berzikir guna tap, yang tu kacau penceramah. Tetapi kalau setakat zikir ngejari subhanallah, 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 ni tak ada isu. Maknanya tak semestinya tu. Jadi kalau dia maknanya kalau selepas semayang, fiqh ni pula ni kena ambil kira ni. Kalau ambil ni kena tengok. Kalau agak-agak macam kuliah malam tu, kuliah perdana, ringkas-ringkas lah. Orang lain pun nak berceramah macam tu. Bukan orang lain, seorang je nak berceramah tu. Tapi maksudnya kena ringkaskan sehabis yang mungkin. Jadi ini kadang-kadang banyak yang berlaku. Wallahu ta'ala alam. Jadi selesai perbahasan berkaitan dengan Juwairiyah. Saya ingatkan nak ringkas je tadi, tapi dia agak terpanjang sedikit. Tapi tak apa, saya masuk kepada yang ke-9 dan saya ringkaskan.
Ummul Mukminin yang ke-9 ini adalah Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan radhiyallahu anha. Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Ummu Habibah ini seperti yang kita tahu, beliau adalah seorang janda. Majoriti yang atau kesemua yang berkahwin dengan Rasulullah adalah janda, kecuali Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Ummu Habibah, beliau pada asal awal kehidupan berkahwin dengan Ubaidullah ibnu Jahash. Ubaidullah ibnu Jahash, namanya Ubaidullah. Kalau ikut Ubaidullah, maksudnya sama dengan Abdullah, hamba Allah. Dan ketika mereka berkahwin tersebut, mereka mendapat anak. Nah, anak tersebut adalah anak perempuan dan nama anak tersebut adalah Habibah. Kerana itulah beliau diberi kunyah dengan kunyah Ummu Habibah. Nama sebetulnya apa? Ramlah. Tapi kunyahnya Ummu Habibah, namanya Ramlah. Ketika pada awal-awal, beliau antara minal muhajirat, antara individu yang berhijrah daripada Mekah, dan saya sebut dahulu, istilah hijrah ni orang sebut sahibul hijratain atau sahibatul hijratain, yang menyertai dua hijrah. Hijrah yang pertama daripada Mekah menuju ke Habsyah. Yang kedua Mekah menuju ke Madinah. Dalam hijrah yang pertama yang turut terlibat adalah ni, Ummul Mukminin Ummu Habibah Ramlah ini. Beliau turut serta dalam hijrah yang pertama bersama dengan suami beliau bernama Ubaidullah ibnu Jahash. Bismillah. Ketika itu Ummu Habibah dalam keadaan pregnant. Ketika dia dalam keadaan musafir daripada Mekah menuju ke Habsyah, Ummu Habibah ini pregnant. Dalam kandungannya Habibah tersebut, menunjukkan bila seorang wanita yang mengandung berhijrah mengikut arahan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam jarak yang begitu jauh, ini menggambarkan tadhiyah, pengorbanan yang tinggi. Al-yaqin billah, keyakinan yang tinggi kepada Allah. Al-imanul amiq, keimanan yang mendalam kepada Tuhan. Maka disebabkan keimanan, keyakinan dan ikutnya dia kepada arahan Allah, yakni taat, maka dia pun dalam keadaan pregnant, dalam keadaan mengandung, pergi daripada Mekah menuju ke Habsyah. Dan sesampai sahaja di Habsyah, maka di sanalah beliau melahirkan anak perempuannya yang bernama Habibah tersebut. Tetapi Allah uji Ummu Habibah ini dengan suami dia Ubaidullah ibnu Jahash. Apabila Ubaidullah bin Jahash bila berada di Habsyah, beliau tanassara, beralih agama kepada agama apa? Nasrani. Wal'iyadzubillah. Asalnya Muslim, kemudian beralih agama kepada agama Nasrani. Dan sebelum suaminya mengubah agama, Ummu Habibah telah dapat seakan satu pandangan di dalam mimpi beliau. Ada riwayat yang menyebut Ummu Habibah ketika berada di Habsyah, beliau bermimpi pada satu malam. Dalam mimpi tersebut, beliau melihat keadaan suaminya yang dalam riwayat itu mengatakan aswa'u halan, dalam keadaan yang paling buruk, dia kata. Yang aku tak pernah tengok pun keadaan dia serupa ini. Seakan-akan ini bukan dia, tetapi ia adalah ia. Maknanya ni adalah suami dia, Ubaidullah bin Jahash. Esok pagi dia bangun tidur, suami dia bagi tahu, aku ni dahulu agama Nasrani, kemudian aku memeluk agama apa? Agama Muhammad. Sekarang aku kembali kepada agama asal aku, dia kata. Nampak? Jadi ini yang kita maksudkan dalam pendefinisian sahabat itu, bahawasanya kita sebut para sahabat ni dia ada 3 poin utama definisi maksud sahabat. Apa dia? Yang pertama, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia mesti berjumpa dengan Nabi SAW. Mu'minan bih, beriman dengan Nabi. Wa mata alaih,
yakni wa mata 'alal iman, dan dia mati dalam keadaan beriman. Cukup 3 ciri ni jadi sahabat Nabi. Kita ni beriman dengan Nabi. Mudah-mudahan mati dalam keadaan beriman. Dan kita ini tuan-tuan, satu je kita tak jumpa Nabi. Sebab tu tak layak jadi sahabat Nabi. Tak kira lah saya pernah mimpi jumpa Nabi ke, tak layak lagi jadi sahabat Nabi. Kerana jumpa tu mesti yaqazah. Dia mesti jumpa yaqazah. Jadi sebab itu tuan-tuan hadirin dan hadirat, lelaki ni Ubaidullah boleh jadi dia jumpa Nabi, boleh jadi dia beriman dengan Nabi, tapi dia tak layak digelar sahabat. Kerana apa? Dia tak mati dalam keadaan iman. Wal'iyazubillah. Dan selepas daripada itulah Ummu Habibah Ramlah ini berpisah daripadanya. Dan Ramlah ni bukan orang calang-calang, ataupun bahasa moden kaleng-kaleng. Betul ke sebutan tu? Dia kata Ummu Habibah bukan macam tu. Ramlah ni dia bukan. Kenapa bukan orang calang? Kerana paknya pembesar Mekah pada ketika itu. Siapa ayah dia? Abu Sufyan. Abu Sufyan ni orang besar, pemimpin Mekah pada zaman tersebut. Sebab itu ketika peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, waktu itu Abu Sufyan belum memeluk Islam lagi. Waktu itu antara ucapan terawal yang Nabi sebut di khalayak ramai dalam hari pembukaan kota Mekah, Nabi kata, Ayyuhan nas, man dakhala masjidal harami fahuwa amin, wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Wahai orang ramai, kalau siapa yang masuk dalam Masjidil Haram yang di Mekah pada hari ini, fahuwa amin, maka dia aman. Wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Dia masuk rumah Abu Sufyan pun dia akan selamat. Maknanya tak timbul masalah Abu Sufyan dah baik dengan kita, kita pun dah baik dengan Abu Sufyan. Contoh, waktu itu politik Nabi. Waktu itu sebagai nak menjinakkan jiwa Abu Sufyan. Dan akhirnya Alhamdulillah, Abu Sufyan sebelum wafat memeluk agama Islam, dan sebahagian riwayat mempertahankan Islam dalam beberapa medan peperangan. Poin yang penting kita boleh ambil daripada peristiwa tersebut, bahawasanya Nabi sifatkan masjid ni tempat aman. Orang masuk masjid orang rasa aman, bukan orang masuk masjid orang bergaduh. Yang itu sifat sepatutnya adalah sifat masjid. Masuk masjid selamat. Ada orang di kota raya Kuala Lumpur sebagai contoh, ibu kota, dia stres kerja, balik kerja stres dah jalan raya. Dia kata aku ni banyak stres, kalau aku balik rumah kan stres lagi, sebab lupa nak beli tu, lupa nak beli ni. Jadi tak apalah, singgah ke masjid dulu, nak mencari penghilang stres. Dia bukannya dia nak pergi cari apa, dia nak cari ketenangan. Masuk masjid, yang ceramah tu pula maki hamun orang. Allah, dia maki hamun tu sehabis boleh maki, dia maki. Apa je perkataan maki yang tak ada, semua dia keluarkan di dalam masjid. Bila dia dengar ucapan-ucapan sebegini, aku datang masjid nak cari ketenangan, tak dapat aku ketenangan tersebut. Jadi ini penceramah tu masalah. Sebab apa? Dia menafikan yang Nabi sifatkan masjid, man dakhala masjidal harami fahuwa amin. Siapa masuk masjidil haram, maka dia kena aman, ataupun dia pasti akan rasa selamat. Tapi kita masuk dalam masjid tak rasa selamat. Sebab tu kita kata salafus salih atau orang-orang dulu, mereka bila masuk ke dalam, bila mereka ada perbalahan, contoh, mereka akan kata, mari kita selesaikan masalah ni dengan cara kita masuk dalam masjid. Masuklah masjid ni sembahyang jemaah sama-sama, kita bermajlis ibadat sama. Tapi orang zaman sekarang ni 360 darjah berlawanan. Dia bergaduh tu dalam masjid pun dia bergaduh. Kemudian dia kata kepada satu sama lain, awak kalau tak puas hati dengan saya, jom kita keluar masjid. Itu masalah orang sekarang. Orang dulu bergaduh di luar, nak selesai masalah masuk masjid. Orang sekarang dalam masjid bergaduh, nak selesai masalah, jom kita keluar. Jadi kan terbalik 360 darjah. Jadi sebab itu berbeza fungsi masjid seperti yang disebutkan. Tetapi maksud saya di sini, Ramlah ni adalah, paknya adalah seorang pembesar Mekah pada ketika tersebut, dan akhirnya Abu Sufyan memeluk agama Islam. Dan yang terakhir sebelum saya tutup, Ramlah disifatkan sebagai seorang wanita juga dari kalangan salihah, antara orang yang kuat beribadat dan kuat menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya beliau wafat dan beliau berkahwin dengan Rasulullah SAW pada tahun yang ke-7 Hijrah. Ketika itu usianya dalam 31 tahun.
dalam 31 tahun. Kemudian beliau wafat pada tahun yang ke-44 Hijrah pada zaman pemerintahan adiknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Waktu itu Muawiyah sebagai khalifah. Ni adik-beradik dia lah ni. Jadi radhiyallahu taala anhuma. Jadi kemudian beliau dikebumikan di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 44 Hijrah tersebut. Wallahu taala alam, saya rasa cukup sekadar itu perbahasan pada malam ini. Saya minta maaf jika ada salah dan silap. Aqulu qawli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.